Okey, cerita. Alright. Baru-baru ni timbul isu. Okey, isu dia apa? Isu dia seperti yang kita tahu, apa orang kata, pengampunan Najib lah. Isu pengampunan Najib. So, bila isu pengampunan Najib ini termeteri, kata-kata, telah dijalankan dan dilaksanakan, apa yang berlaku adalah ada di antara rakyat yang tak puas hati. Okey. Saya sengaja tak nak ulas isu ni panjang sebenarnya. Lepas saya buat satu video sebelum berita pengampunan itu dikeluarkan, itu video lah saya mengenai pengampunan tersebut, apa yang saya jangka, dan macam saya kata dalam video tersebut, saya menjangkakan ada ura-ura mengatakan separuh hukuman atau penjara itu dikurangkan, dan benar. Daripada 12 tahun jadi 6 tahun. Baik. Jadi kita akan cerita ujung nanti mengenai pembebasan Najib yang mungkin akan berlaku tidak lama lagi. Namun begitu, ada banyaklah yang menyuarakan pendapat tak puas hati dan sebagainya, termasuk daripada kedua-dua pihak. Daripada yang menyokong Pakatan Harapan pun ada tak puas hati, yang menyokong UMNO pun ada tak puas hati. So akhirnya tindakan dan keputusan tersebut sebenarnya tidak memberi keuntungan pun kepada kerajaan, tidak juga memberi keuntungan kepada politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan untuk 6 tahun itu, saya boleh kata in my personal opinion, dia memberi backlash daripada penyokong Pakatan Harapan. Dalam masa yang sama juga ada backlash daripada penyokong Najib, terutama dalam UMNO. Kenapa? Sebab penyokong Najib dan juga mereka yang berada di dalam UMNO memahukan supaya apa orang kata, pembebasan 100%. Penyokong Pakatan Harapan juga pula on the other hand merasakan bahawa tidak patut dikurangkan hukuman dan patut diteruskan. Kenapa nak bagi diskaun pula kepada hukuman-hukuman tersebut? So kedua-duanya akhirnya jadi backlash kepada keputusan ini. Sebab itu dalam perbincangan saya dengan kawan saya tadi lah, saya kata adalah lebih baik sebenarnya. Tapi saya tahu ini bukan keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi ramai orang tak puas hati. Tapi tak apa, kita akan tengok ujung nanti. Saya kata adalah lebih baik sebenarnya kalau dia tak ampunkan terus, ataupun beri pengampunan penuh. At least salah satu grupnya akan puas hati. Kan? At least lah salah satu grupnya akan puas hati. But now, keputusan itu kedua-duanya tak puas hati. Dan antara yang tak puas hati adalah Bersih. So Bersih mengatakan tempoh hari, Bersih ni kalau siapa yang dulu pernah ikut Bersih, apa orang kata, dia orang yalah pasal Bersih dan sebagainya kan, demo untuk pilihan raya Bersih dan sebagainya, mereka antara kumpulan mengatakan mereka tak puas hati. Jadi mereka mengatakan bahawa tidak mustahil akan mengadakan demo dalam masa yang terdekat. Disebabkan itu, maka polis datang ke pejabat Bersih. Okey. Polis berkumpul di dekat pejabat Bersih. Apa khabar reformasi? Ini polis tersebut, gambar polis. Bersih menyela kehadiran ramai pegawai polis di kawasan pejabat mereka di Petaling Jaya ketika sidang media berkaitan pengurangan hukuman terhadap Najib. Menyifatkan apa yang berlaku sebagai gangguan, kumpulan berdesak itu menyindir Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution yang menjaga hal ehwal polis. Lama tak jumpa, apa khabar reformasi? Katanya di X kepada Saifuddin yang juga Setiausaha Agung PKR. Bersih juga memuat naik gambar polis dan sekumpulan anggota berkumpul di sekitar pejabat mereka. Kehadiran ramai pegawai polis susulan sidang akhbar berkaitan permohonan pengampunan Najib dan tuntutan reformasi 100%. Adakah gangguan sebegini benar-benar mesej yang hendak disampaikan oleh kerajaan bandar ni? Soal mereka di media sosial. Semalam Bersih tidak menolak kemungkinan berdemonstrasi bagi membantah pengurangan hukuman Najib dalam kes penyelewengan dana SRC International. Pengerusi Badan Pemantauan Pilihan Raya Muhammad Faizal Abdul Aziz berkata mereka menuju ke arah itu tetapi perlu membina momentum dahulu. Bersih menolak pengurangan hukuman terhadap Najib atas alasan ia menggugat kepercayaan rakyat terhadap sistem negara. Bersih berkata keputusan Mahkamah Konstitusi mengekalkan sabitan dan hukuman terhadap Najib jelas menunjukkan dia merompak wang negara. Sementara itu, Presiden Bersih Muhammad Faizal Abdul Aziz memberitahu Malaysia kini kira-kira 10 anggota polis berada di sekitar pejabat mereka. Mereka bagaimanapun hanya menyedari setelah sidang media selesai. Mereka memakai pakaian seragam tidak masuk ke pejabat, mereka juga tunggu di bawah. Tapi kami tidak pasti ada pegawai cawangan khas masuk ke dalam sidang media, katanya. Faizal juga berkata terdapat 2 trak polis dan beberapa motosikal polis dilihat di kawasan itu. Dia juga mendedahkan mereka meninggalkan kawasan setelah selesai media tamat. Mungkin sebab tidak ada kontroversi, jadi mereka pergilah, katanya. Sementara itu, dalam status lain, Bersih juga memberi bayangan akan mengadakan perhimpunan bantahan susulan perkembangan tinggi ini. Belum beli garam lagi, kata NGO itu. Di Malaysia, peserta demonstrasi biasanya akan menggenggam sedikit garam bagi mengurangkan gas pembedih mata. Lembaga pengampunan mengumumkan hukuman penjara Najib
dikurangkan daripada 12 kepada 6 tahun penjara dan denda daripada 210 kepada 50 juta. Alright. Baik. So, dalam hal ini, kita kata, adakah terdapat intimidasi? Adakah terdapat intimidasi? Dan akhirnya, salah seorang ahli parlimen di AP Bangi mempersoalkan tindakan polis tersebut. MP persoal kehadiran ramai polis di pejabat bersih. Kehadiran ramai polis dan juga pegawai polis dan anggota pada sidang media anjuran bersih hari ini boleh dilihat sebagai salah satu bentuk gangguan terhadap orang ramai, kata ahli parlimen Bangi Syahrizan Johan. Ahli parlimen DAP itu juga turut mempersoalkan keperluan mengerahkan ramai anggota polis dalam sidang media berkenaan. Saya tidak nampak ada keperluan untuk kerahkan sebegitu ramai anggota hanya untuk sidang media. Kita akan dilihat sebagai satu bentuk intimidasi. Ini akan dilihat sebagai bentuk intimidasi dan amalan seperti ini tidak patut jadi kebiasaan di bawah kerajaan madani. Syahrizan turut meminta Ketua Polis Negara Razudin Husin dan Menteri Dalam Negeri Saifuddin supaya melihat kembali pendekatan digunakan oleh pihak berkuasa. KPN dan Menteri Saifuddin harus lihat semula pendekatan pihak polis. Jangan sia-siakan perjuangan kita untuk menentang segala bentuk intimidasi penguasa selama ini, katanya. Awal hari ini Bersih menyelar kehadiran ramai anggota dan pegawai polis di kawasan pejabat mereka di Petaling Jaya ketika sidang media mengadakan pengurangan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri. Menyifatkan apa yang berlaku sebagai gangguan, kumpulan mendesak itu menyindir Saifuddin yang menjaga hal ehwal polis. Okey, saya nak kata apa, tuan-tuan? Yang pertama sekali, saya setuju dengan, bukan tindakan polis tu, saya setuju dengan kenyataan MP Bangi Syahrizan berkenaan perkara ini. Dia macam ni lah, tuan-tuan. Okay. Saifuddin Nasution tu pemimpin saya di dalam parti saya. Okay. Itu je lah saya boleh kata. Tetapi dalam masa yang sama, bukan bermakna kami tidak boleh mengkritik apa-apa tindakan daripada daripada parti atau pimpinan kami. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya dia menjadi menteri, kita kata. Kalau dia memegang jawatan yang tinggi dan dia melakukan kesilapan di dalam tindakan-tindakan yang kita sebelum ini kritik kalau pemimpin lain melakukan perkara tersebut. Okey? Itu yang pertama saya nak menyatakan di sini. Saya setuju menyatakan tidak perlu intimidasi kepada sebarang sidang media. Okey, mungkin Saifuddin tak tahulah, mungkin kita kata. Kita bersangka baik. Mungkin YB Menteri Saifuddin Nasution tak tahu tentang perkara tersebut. Tetapi kalau dia tak tahu tentang perkara tersebut, maka siapa yang tak bagi tahu dia wajib dipersalahkan. Ketua Polis Negeri, terutamanya di Petaling Jaya Selangor, wajib dipersalahkan kalau sekiranya menteri tidak tahu dengan tindakan ini kerana perkara ini akan backlash kepada kerajaan madani ini. Tuan-tuan, satu lagi, kalau sekiranya Bersih nak mengadakan demonstrasi sekalipun, adakah kerajaan ini akan menghalang? Itu satu persoalan yang kita nak kena bangkitkan. Kalau sekiranya kerajaan ini menghalang, bagi saya kerajaan ini kena muhasabah balik. Apakah reformasi yang dia katakan selama ini? Sebab bagi saya, kalau kita benar-benar bercerita tentang reformasi, maka kerajaan ini tidak perlu dan tidak boleh pun menghalang kalau sekiranya Bersih mengadakan demonstrasi. Kita boleh mengadakan dialog dengan mereka, sebagaimana saya akan jawab selepas ini mengenai kenyataan Bersih tersebut. Kita boleh jelaskan, kita boleh nyatakan, tetapi akhirnya kalau mereka resort kepada demonstrasi, maka itu adalah hak mereka yang termaktub di bawah undang-undang dan perlembagaan. Bukan kita untuk nak menghalang, bukan kita selagi mana mereka mengikut prosedures, sepatutnya itu yang berlaku. Bukan kita kena lakukan intimidasi dan sebagainya. Kita kena dilihat sebagai sebuah kerajaan yang berbeza dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Kita kena mahu dan sanggup bersikap terbuka dalam menerima perkara ini. Sebelum ini, Menteri KDN ini juga pernah mengatakan bahawa dia merasakan SOSMA wajib, ataupun taklah perkataan wajib, tetapi harus diteruskan. Itu antara lain bagi saya mengguris sebilangan ahli pejuang-pejuang yang selama ini memperjuangkan pemansuhan SOSMA. Tapi lepas itu Menteri tukar kenyataan lah. Saya rasa lepas ni berkemungkinan besar SOSMA juga akan dinilai kembali. So, adakah itu slip of the tongue, kita kata tergelincir lidah, sabkul lisan? Itu menteri kena jelaskan. Tapi kalau kita bercakap soal reformasi, akta hasutan, SOSMA, Dekronian Law yang kita sebut selama ini,
Perkara-perkara itu sepatutnya menjadi perkara yang kita kedepankan sekarang ini. Setelah setahun menjadi kerajaan, kabinet, menteri dah mula lihat untuk memansuhkan akta-akta tersebut. Ini bukan berkaitan dengan saya, tetapi ini yang kita dok perjuangkan selama ini. Ini yang kita dok kata selama ini. Ini yang kita dok bicarakan selama ini. Tetapi bila kita dah mula berkuasa, seolah-olah kita dah mula alpa dan leka dengan apa yang kita cakap sebelum ini. Belum terlewat, nanti ada yang kata, oh Iswardi, jadi kau sekarang dah sedarlah kesilapan kerajaan kau. Ini bukan kesilapan. Ini bukan kesilapan kerajaan. Masa. Bagi saya, now is the right time untuk kita mula menilai kembali apa yang kita perjuangkan sebelum ini. Apa yang kita kata tak betul. Apa yang kita kata sebagai undang-undang yang digunakan untuk mendesak. Tiba masanya. At least wujudkan satu jawatan kuasa. Tell the rakyat that we are really working on, orang kata apa, memperjuangkan usaha memperbaiki sistem yang ada. Ya, kita ada cerita ekonomi. Tapi dalam masa yang sama, bukan kita tak boleh nak perjuangkan benda ini.